Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Wal imam barisan jawatan kuasa surau ihsan muslimin muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi berbincang mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini kita berbincang mengenai perkara yang ditimbulkan oleh rakan-rakan kita mengenai bid'ah, dan telah kita bincang sebelum ini bid'ah itu apa dia, terbahagi kepada berapa, telah kita bincang di sini sebelum daripada ini. Pada malam ini kita akan berbicara mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai salam. Sebelum kita baca hadis Nabi, kita kena faham bahawa agama Islam adalah agama adab, agama yang menitik beratkan tentang adab kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sesama manusia dipanggil akhlak. Dengan Allah kita panggil beradab, kita dengan Allah, dengan manusia berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sebut adab, Islam agama adab, agama yang menitik berat pada penganutnya mesti beradab. Adab makan, adab minum, adab masuk tandas, adab keluar tandas. Ini dah kita tahu semuanya. Pada malam ini adab memberi salam. Seolah lagi sekali agama kita ialah agama perbuatan. Sekiranya perbuatan kita bertepatan dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan kita dipanggil perbuatan sunnah, buat dapat pahala. Tetapi kalau sekiranya kita buat sesuatu perkara walaupun bertepatan dengan sunnah, tetapi kita tidak niat kerana Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dapat apa-apa. Boleh mana? Kita buat contoh seperti sebagaimana kita makan, kita minum, kita masuk tandas, kita tak baca bismillah kalau kita makan kenyang kita. Boleh mana? Kita tak baca bismillah atau kita tidak baca doa keluar masuk tandas, berak kita dengan bahasa kasarnya keluar juga, kalau tidak sembelihkan. Boleh mana? Cuma Islam mengajar kepada kita, kalau kamu nak masuk tandas, kamu baca doa masuk tandas. Sebelum masuk kamu baca doa, kamu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kamu tak baca tak dapat apa-apa. Boleh masuk tandas, boleh tak ada apa-apa, selesa dan sebagainya. Tapi kalau kamu baca, kamu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca inilah yang dipanggilnya adab di dalam Islam. Dan saya ulang lagi sekali, 2-3 kali ulang benda yang sama, kerana peringatan untuk kita. Agama Islam
tidak sama dengan agama yang lain. Menitik beratkan tentang adab daripada kita buka biji mata, daripada tidur sampai nak tidur balik, diajar oleh Islam. Agama lain tak ajar. Pergi kuih, pergi sembahyang di kuih, belakang dosa, pergi minta taubat di gereja dan sebagainya, sekedar tu je. Tapi secara terperincinya, nak bangun tidur baca macam ni, nak tidur baca macam ni, nak pakai baca macam ni, jumpa ke kawan baca macam ni, ucap salam begini-begini, hanya agama Islam saja yang ajar kepada kita benda-benda adab seperti ini. Oleh sebab itu, memang betul lah, memang benar lah, agama Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna din indallah Islam. Agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita, takkan Allah nak biarkan kita sesama kita begitu saja, tidak. Dia ada peraturan, dia ada undang-undang. Peraturan bagi Quran, lembaga bagi Quran, pelaksanaan ataupun praktikalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita sebut sedikit mengenai hadis daripada mengenai salam. Karena di kalangan kita ada tadi ataupun semalam saya dengar dalam radio, masa pergi kerja dengar dalam radio, apabila ada penyanyi yang bertanya, Ustaz, bagaimana sekiranya orang bukan Islam bagi salam kepada kita? Dia pun menjawab. Jawapan dia ada dalam kata-kata alim ulama. Dia kata kita boleh jawab Waalaikumsalam. Dia pada sedangkan jawapan dia itu pandangan yang lemah, pandangan yang kuat. Kita tidak boleh ucap salam kepada orang bukan Islam, bahkan hukumnya haram. Kita bukan kata saya pandai, tidak. Kita tengok hukum hakam. Kita nak bercakap atas dasar hukum. Awak masuk dalam radio, orang dengar seluruh dunia dengar. Kalau boleh buka radio, saya tak sebut radio mana-mana, orang boleh dengar. Kadang-kadang jawapan awak tidak bertepatan dengan kehendak syar'i, jadi mengelirukan masyarakat. Sebab itu dalam setiap pandangan, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap jawapan yang kita nak bagi, mesti ada sandaran-sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sandaran-sandaran daripada alim-alim ulama yang pakar dalam bab hadis dan sebagainya. Tidak boleh kita jawab, boleh kita kata jawab salam orang kafir, Waalaikumsalam, ke atas kamu sejahtera. Sedangkan hukumnya haram kita ucap salam kepada orang kafir, dan jawab salam orang kafir juga haram. Disebut malam kita akan baca bersempat pada waktu dia. Sebelum kita baca tempat dia, hukum menjawab, hukum memberi salam kepada orang kafir, sekiranya kita tahu dia ni kafir, adalah haram bagi salam. Kalau dia bagi salam, Ustaz, Nabi SAW ajar kepada kita. Ketika mana orang Yahudi bagi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi jawab Waalaikum sahaja, di atas kamu. Kalau kamu niat baik salam kamu, maka baik bagi kamu. Kalau kamu niat tak baik, nak beli Islam, nak ejek Islam, maka Waalaikum pun jawapan sama, di atas kamu. Kalau kamu niat baik, baik. Kalau kamu niat tak baik, tak baik. Itu diajar oleh ulama kita, pandangan yang kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Cara jawab salam bagi orang bukan Islam, beri salam kepada kita Waalaikum. Waalaikumsalam tidak. Bahkan kita kata Assalamualaikum kepada orang kafir tidak dibenarkan oleh Allah. Karena orang kafir tidak layak mendapat keselamatan daripada Allah. Doa untuk dapat hidayah dibenarkan oleh syarak. Ya Allah beri hadiah hidayah, tak ada apa-apa. Tapi kalau doa dia untuk keselamatan, untuk murah rezeki dia, tidak dibenarkan oleh syarak, kerana dia lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai jawapan daripada rakan-rakan kita. Kadang-kadang jawapannya tidak ujung kepada alim-alim ulama. Rasa saja. Saya rasa jawapannya tak payah rasa. Hukum hakam ni bukan jenis kuih rasa-rasa. Dia kena ada hujah, dia kena ada nas, dia kena ada bukti daripada Quran, hadis, ijma' ulama atau qiyas daripada ahli ulama tentang pakar dalam bab hukum hakam. Sebab dia orang masyhur kita sebut ni. Kita tak masuk radio dah. Boleh buat dah. Dia masuk radio, orang dengar. Kadang-kadang orang silap dengar. Dia jawab macam ni, jawapan sebenarnya macam lain. Dia mengelirukan masyarakat. Mengelirukan masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan." Secara umumnya ayat Allah Subhanahu wa taala tentang salam ni, jika kamu hendak masuk rumah-rumah orang, maka berilah salam atas sesama antara kamu sebagai satu penghormatan yang penuh diberkati lagi baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia sebut sedikit mengenai kita nak pergi rumah orang, sunat kita bagi salam. Itu dia secara terperinci dia sebut dalam bab dia ni, dia sebut cara bab salam. Cuma tak ziarah. Ziarah disebut sedikit ayat Allah ni. Bila kamu nak pergi rumah orang, dakhaltum buyutan, kamu masuk rumah kamu ataupun rumah orang lain, bukan rumah kamu, pasal ilmu dan akan bagi salam. Ini sebuah oleh ulama, sekiranya kita pergi balik rumah kita dan orang tak ada dalam rumah kita, maka sunat kita sebut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kerana di dalamnya ada para malaikat. Kalau ada orang kita sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mana? Tak ada orang assalamu alaina, ini sebut. Dalam hadis Nabi dia sebut. Begitu juga masuk sedikit rawatan. Kalau kita rawat rumah atau merawat tempat-tempat yang dikata ada gangguan, selepas dirawat kita buang dia dan sebagainya, cara untuk menguatkan rawatan pagar, sebut pagar rumah tadi, dengan kita ucap salam. Setiap kali nak masuk rumah bagi salam, assalamualaikum. Kalau ada orang, tak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sebab kita tahu rumah kita ada orang ataupun tak ada orang. Rumah orang mesti bagi salam. Kalau dia bagi masuk, baru boleh masuk. Dia ada bab dia. Duduk tan mana, macam mana caranya, dia akan bincang bab menziarahi rumah seseorang. Malam ini kita sebut pasal salam saja. Wa idza hayitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Dan jika kamu diberikan satu penghormatan yang salam, maka hendaklah kamu membalasnya dengan baik daripada ataupun sama dengan serupa yang kita bagi salam. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Sebaiknya jawab no. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dia ada seorang Badui disalam kepada Nabi SAW, 3 salam bagi, 4 salam dia bagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah kata waalaikumsalam, 10 berkat. Ini hadis Nabi. Datang dua pula, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi kata 20 berkat, 20 berkat. Datang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab 30, kata dapat 30. Datang seorang lagi, dan hadis ini dalam riwayat lain pada hadis doa. Datang seorang lagi pada salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambah lagi. Ya saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh wa maghfiratuh tambah wa maghfiratuh wa barakatuh wa maghfiratuh. Maka jawab Nabi jawab wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Maka Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Maka Nabi kata 40 dia dapat, karena panjang daripada yang pertama. Itu nak sebutnya apabila kamu diberikan penghormatan salam kepada orang lain, jawab salam tu lebih elok ataupun jawab salam tadi lebih sedikit daripada apa yang dia beri ataupun sama yang dia beri. Dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah memadai. Sebaiknya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mana?
Ada kita boleh pegang kat sini, orang bagi salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ingat abang warahmatullahi wabarakatuh, tak ingat tak payah. Sekadar tu saja, kerana tambah tadi ada setengah kata hadis itu hadis pada memang. Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pada pula Waalaikumsalam. Dan ingat salam sunat kita bagi salam. Sunat muakkad, sunat dituntut. Sudah bagi sunat kifayah. Kita bagi salam pada manusia, hukumnya sunat. Jawapan salam tadi hukumnya adalah wajib. Sekalipun orang yang bagi salam kepada kita, orang yang jauh, dia kirim salam. Dia kirim salam kepada kita, Ustaz, atuk dan kita kirim salam. Seorang lelaki bagi tahu kepada kita, kita wajib jawab. Alaika wa alaihis salam. Cara jawab. Boleh mana? Alaika wa alaihis salam. Di atas kamu dan di atas dia bagi salam sejahtera. Jangan kita tidak erti jawab. Ni rakan-rakan kita daripada balik luar negara belajar dan sebagainya, belajar agama. Ada orang yang salam kepada dia, kata Syekh ada orang yang salam. Alhamdulillah, jawab. Amal itu ni kita belajar luar negara agama. Orang yang salam jawab Alhamdulillah. Itu kenyamakan Alhamdulillah. Boleh mana? Cara jawab yang disebut dalam kitab ni, disebut oleh Nabi SAW, perbahasan oleh ulama. Kalau orang datang pada kita laki-laki, yang bagi salam kepada kita juga laki-laki, cara jawabnya alaika wa alaihis salam. Kepada kamu baik, ada dia pun baik. Kalau yang kata perempuan wa alaiki wa alaihis salam. Kalau yang kira salam untuk perempuan juga wa alaiki wa alaihis salam. Ini kita belajar bahasa Arab pula, kena tanya itu imam kita. Dia pakai dalam bahasa Arab. Apa domer ganti nama tu, jadi kita kena faham. Syukur-syukur kita kata wa alaihis salam. Boleh mana kena jawab. Dan dalam masalah jawab inilah disebut oleh ahli ulama, boleh kita kirim salam kepada Nabi SAW kerana Nabi ini hidup di alam barzakh. Tidak salah kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah, kirim salam kepada kawan kita nak pergi ke Mekah, kita kata Syekh kirim salam kepada baginda kami rindu Assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh dibenarkan oleh syarak, tidak bid'ah kita kirim salam kepada Nabi kerana dalam hadis-hadis yang banyak Nabi SAW tahu menjawab ataupun tahu siapa yang beri salam, siapa yang mengirim salam kepada dia. Apabila kita kirim salam kepada Rasulullah SAW, dia pasti menjawab salam kita. Ini perbahasan ulama yang perlu kita teliti. Jangan kita kata bagi salam ni pergi sendiri dah. Bagi duit kan nak pergi ya. Kita dulu bagi salam dulu. Doa-doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita. Maknanya sebutnya sampai salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cepat kaji, slow sikit. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang badui, ayat Islam khair ya Rasulullah. Dan sebelum saya jawab, saya baca secara terperinci. Rasulullah apabila ditanya kepada dia, Rasulullah dalam bahasa orang tasawuf, kadang-kadang kita minta kepada tasawuf, dia dipanggil kasyaf, reti kelih orang. Boleh pada dia tengok orang dia reti. Kita ni reti juga tengok orang yang ni laki-laki, yang ni perempuan. Itu tidak reti macam tu. Nabi tengok yang si penanya tu dia boleh tengok. Dipanggil kasyaf, dia boleh tengok. Yang tanya ni soalannya sama. Ayat Islam al-khair, ayat Islam al-afdal. Apakah dalam Islam apakah yang paling baik? Datang seorang lagi yang lebih afdal dalam Islam apa dia? Soalannya sama. Apa yang paling utama dalam Islam? Soalan yang sama. Tetapi Nabi jawab berbeza. Dalam banyak-banyak hadis antara lain yang disebut ayat Islam khair ya Rasulullah, apakah Islam yang baik? Dalam Islamnya apa yang baik? Dalam bab ni Nabi sebut tut'imut ta'am, adalah kamu bagi makan kepada orang ramai. Kita bagi makan kepada orang tu ada sunnah Nabi SAW. Nak bagi makan bila-bila, sesuatu
Lepas solat kita boleh makan kat sana. Alhamdulillah, beramal dengan hadis Nabi SAW. Sudah makan kat sana, jom Ustaz kita makan tempat sedap lagi. Jom. Alhamdulillah, ada dalam hadis Nabi SAW. Lepas tahlil kita buat makan. Hadis ini juga disandarkan oleh ahli ulama ta'am. Bagi makan kepada orang. Orang mana boleh pada sekali. Afdal pada orang yang baik, afdal pada orang yang berhajat dan sebagainya. Wa taqra'us salam, dan kamu ucap salam. Sebut. Bagi makan kepada manusia, kemudian bagi salam kepada rakan kamu. Maknanya kalau orang itu Islam yang baik, dia beragama Islam dia okey, dia akan bagi makan kepada orang, kemudian dia akan sebarkan salam. Kalau salam bagi ucap salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah. Kalau dia masuk majlis dia bagi 3 salam. Kalau dia masuk, assalamualaikum. Dalam perjalanan, assalamualaikum. Duduk ke depan, assalamualaikum. Disebut oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali Nabi bagi salam. Ini ada kita sebut hadis-hadis, kita akan baca hadis-hadis Nabi SAW mengenai salam. Nak cakap pada kita ya, nak bagi tahu pada kita ya, kerana perbuatan Nabi ini perbuatan agama. Nabi tak buat sia-sia. Nabi kencing berdiri, itu agama di situ. Nabi lewat bangun sembahyang subuh, bukan sengaja-sengaja. Kadang-kadang kita ni mengambil kesempatan dan memburukkan asbab. Tengok Nabi ni lewat sembahyang subuh, Nabi apa macam ni? Ada kalangan-kalangan kita yang Syiah yang tak erti. Boleh faham? Yang kata Nabi ni bangun lewat sembahyang subuh, Nabi apa macam ni? Kalau Nabi tak bangun lewat sembahyang subuh, Nabi nak ajar kepada kamu sujud sahwi macam mana? Secara praktikalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala nampak zahirnya Nabi ni salah. Tetapi hakikatnya nak mengajar bagaimana agama yang kita nak buat. Kalau lewat sembahyang subuh, Nabi SAW satu kali lewat sembahyang subuh sehingga matahari terbit, penat daripada balik daripada musafir, ada satu peperangan. Nabi ingat, Nabi berjalan sedikit, Nabi kata yuk kita sembahyang subuh. Nabi keluar ke satu hadis, apabila kita terlupa atau tertidur, bila kita ingat pasal dulu adalah kita sembahyang. Maka ulama kata kalau terlupa, kalau tertidur, kita ingat kita mesti qada, takkan kalau sengaja tinggal. Dulu-dulu tak sembahyang, dulu-dulu tinggal sembahyang, lebih-lebih lah bila kita kena qada. Boleh mana? Berapa? Nabi buat suatu perkara, zahirnya nampak salah, tapi nak ajar agama kepada kita. Nabi Adam alaihissalam termakan buah khuldi, disebut oleh syaitan buah khuldi. Allah tak kata buah khuldi, syaitan yang kata. Jangan ambil pokok ni, jangan makan buah khuldi, buah kekal. Allah Subhanahu wa taala tak bagi kamu makan kerana tak kamu kekal dalam syurga. Ini pun tipu daya syaitan, maka Nabi Adam termakan. Kita kata kerana ada makan kita tak tamu ke bumi ni, sepatutnya kita nak ahli syurga. Boleh pada zahirnya tu kita ni melakukan kesalahan, hakikatnya kerana dia salah kita tak tamu ke bumi ni. Kita boleh makan buah durian, kita boleh makan roti canai, kita boleh minum air, boleh sembahyang surau, kerana dia salah lah. Bumi ni dibuat oleh Allah untuk kita. Boleh pada hakikat tu Adam kita ni salah. Hakikat kita dapat hidup mewah, suka, duka, berkahwin, beri anak, dapat harta sebagainya, kerana tu ada kita salah. Boleh buat nampak saya salah, tapi hakikatnya ni kita hidup tanpa ke bumi. Tak boleh kita menyalahkan kerana itu perjanjian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqra'us salam, ucap salam kepada rakan-rakan kita. Ucap salam sunat, jawab salam hukumnya adalah wajib. Ana dan araf tawamanna ta'rif. Ucap salam ta'rif pada orang yang awak kenal dan orang yang awak tidak kenal. Sekarang kita ni jarang dah. Hadis ni sebut ucap salam kepada orang yang kita kenal. Tu imam kita, rakan-rakan kita, anak-anak kita. Atau orang yang tidak kenal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah di mana kan? Tapi sekarang ni bukan orang tidak kenal, orang yang kenal kita tak bagi salam. Boleh faham? Terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak baik. Halo bro, salam lebih baik. Halo bro tak ada dalam hadis Nabi SAW. Kapidah sekarang macam-macam sekarang. Bagi salam, assalamualaikum.
Assalamualaikum, kamu selamat daripada gangguan aku. Kata Tubuhni Aziz almarhum, dia terjemah Assalamualaikum, kamu selamat daripada gangguan aku. Yang jawab pula, Waalaikumsalam, aku tak nak ganggu kamu. Tak masalah. Kita iktiraf kita tak ganggu orang beriktiraf dia tak ganggu kita. Kalau semua orang cakap macam tu, hikmahnya kita akan dalam aman. Nampak Assalamualaikum pendek je, tapi hikmahnya begitu banyak sekali. Tak berlaku mencuri, tak berlaku hasad dengki, tak berlaku bunuh, tak berlaku rompak, tak berlaku. Kenapa kita iktiraf? Assalamualaikum, kamu selamat. Dia berkata Waalaikumsalam, awak juga selamat, maka sama-sama selamat. Dengan ucapan tadi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala beri keberkatan kepada kita, timbul perasaan tak nak pusing barang. Karena kita cakap awak pun selamat daripada gangguan saya pun selamat daripada gangguan awak. Mana kita nak buat kebaikan, kejahatan, sekiranya dicampurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan macam tu hasil daripada kita ni sebar salam saja. Sebab itulah ada yang lain, Ibsus salam, sebar salam, ucap salam kepada orang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ada apa-apa, dia ada hikmah, dia ada intipati, dia ada apa-apa power daripada salam tu, dia ada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh rakan kita, hasil daripada ucap salam. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sesuatu sia-sia saja. Kalau dia kata salam, saya pakai salam, dia suruh saya mesti ada sebab, mesti ada kelebihan daripada salam tadi. Antara lain, kita hidup dalam keadaan aman, damai, hasil daripada kalimat Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu jam, cepat kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian saya terlupa tadi, kadang-kadang kita langsung banyak sangat terlupa. Saya sebut tadi, kadang-kadang Allah Subhanahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam soalannya sama, jawabannya berbeza-beza. Ayat Islam al-khair, apakah Islam yang baik? Al-Islam jihad fi sabilillah. Ada setengah mengatakan ayat amal afdal, solat bil awal waktu, bir walidaini. Soalan itu berbeza, soalan sama, jawaban berbeza-beza. Maka ahli ulama mengatakan bahawa Nabi SAW antara kelebihan Nabi, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, dia boleh kenal si penanya. Kadang-kadang yang tanya tadi datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul amal afdal, apakah amal yang paling baik? Rasulullah kata, solat fi awal waktu, sembahyang tadi permulaan waktu. Datang orang lain pula soalan yang sama, Nabi sebut bir walidain, dan akan buat baik kepada bir walidain, dan akan buat baik kepada kedua orang tua kamu. Datang yang lain pula jihad fi sabilillah, yang paling baik. Soalan yang sama, 3 ataupun 4 ataupun 5 jawapan yang berbeza. Kata ahli ulama, kerana Rasulullah SAW tahu garangan atau tahu orang yang datang bertanya tadi. Kalau mula-mula tanya tadi, apakah amal yang paling baik dalam Islam? Dia kata buat baik kepada orang tua. Boleh jadi dia sembahyang, dia okey dah. Jihad fi sabilillah pun nak okey dah. Tapi dengan orang tua, dengan apa, dia sikit. Orang tua pagi buat tak tahu, orang tua pagi buat tak dengar. Maka apabila ditanya dengan dia kata buat baik kepada orang tua. Data yang kedua pula, apakah amal yang paling baik dalam Islam ya Rasulullah? Rasulullah kata jihad fi sabilillah. Dia tanya tadi boleh jadi orang tua dia baik dah. Sembahyang pun amal waktu dah, permulaan waktu dah, awal waktu dah, penakut sedikit. Maka Rasulullah kata jihad fi sabilillah lebih afdal. Boleh buat. Ini antara kelebihan Nabi SAW. Satu soalan yang sama, jawapan yang berbeza-beza, kerana Nabi tahu tentang yang bertanya tadi. Termasuk pada malam ini ada orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah dalam Islam yang paling baik? Maka itu imut ta'am, bagilah orang makan. Boleh jadi dia dikerekut.
Boleh pada, boleh bagi orang makan. Wataqra'u salam. Hendaklah kamu baca atau ucap salam. Boleh jadi dia tak ucap salam. Boleh jadi dia ni pasang muka dengan orang. Boleh jadi semua boleh jadi kerana jawapan Nabi SAW bertepatan dengan kehendak orang yang bertanya tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW sebut la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu wa habbtum afshus salama bainakum. Kadang-kadang Nabi jawab soalan apa yang ditanya. Kadang-kadang Nabi sebut cara umum, kadang-kadang Nabi diam, kadang-kadang Nabi sebut benda lain. Ini cara Nabi jawab soalan. Disebut dalam kitab hadis, disebut dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Syuhada. 40 cara Nabi berdakwah. 40 cara Nabi berdakwah. Bukan saja berita sekira. Kalau Nabi dah begini tidak. Kadang-kadang Nabi beri tazkirah. Kadang-kadang Nabi marah. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mana dia panjang baca dalam solat maghrib atau solat isya. Maka Nabi panggil Mu'az, adakah kamu memfitnahkan orang supaya tidak datang ke masjid? Kamu baca panjang-panjang, orang yang ada masalah ke belakang. Nabi marah kadang-kadang. Kadang-kadang Nabi tidak marah. Nabi biarkan dia. Orang Badui satu kali kencing dalam masjid. Sahabat-sahabat Nabi dah pergi pukul dia. Kerana kencing dalam masjid. Nabi kata tak, mau tinggal dia. Nabi marah. Cara Nabi. Begitu juga pada malam ini. Dengan bahasa kiasan. Nabi sebut la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk syurga kalau kamu tidak beriman. Maknanya kamu masuk neraka. Tapi cara Nabi dakwah dia sebut syurga. Kalau sebut neraka, boleh jadi orang rasa apa-apa terkejut. Macam kita kata awak ni jahil lah. Bertumbuhlah kita dengan dia. Tapi kalau kita kata awak ni tak pandai segini, boleh mana? Jahil kata pandai, super je. Tapi bahasa yang digunakan, kalau tak pandai rasa slow sikit. Tapi kalau jahil, rasa kita tak kerti apa, menyebabkan orang marah. Begitu juga Nabi SAW sebut la tadkhulul jannah. Kamu tidak akan masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kamu akan masuk neraka kalau kamu tidak beriman. Saya sebutnya cara Nabi berdakwah. Tidak kamu masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak dikira beriman sehinggalah kamu ni tahabu, berkasih sayang. Berkasih sayang, tahabu. Kalau kita kasih cinta kepada seseorang, orang lain tidak cinta kepada kita, tidak panggil tahabu macam tu. Dia panggil bertepuk sebelah tangan dalam bahasa kita. Boleh tahabu sama-sama tak? Dia nak pada kita, kita nak pada dia. Dipanggil tahabu, ta'awanu, tolong menolong. Boleh pada Nabi sebut, kamu tidak akan beriman kepada Allah, kamu tidak beriman kepada Allah selama mana kamu tidak berkasih sayang. Mana kita tidak berkasih sayang, sungguh dia ada orang kasih pada kita kasih pada seseorang. Maka Nabi sebut bagaimana cara kamu nak berkasih sayang? Afshus salam, dengan kamu ucap salam kepada kawan kamu. Boleh mana? Kita pergi jumpa kawan kita sebut ya Syekh, assalamualaikum, apa khabar, sihat dan sebagainya. Dia akan seronok, dia akan suka, dia akan rasa gembira dengan kehadiran kita. Kerana kita seolah-olah ambil berat tentang dia. Macam mana anak isteri, macam mana keluarga, macam mana ibu bapa, macam mana. Dia rasa seronok. Tiap kali dia jumpa kita, dia rasa seronok. Kerana dia ucapan-ucapan dia boleh menggembirakan kita, boleh mendatangkan hubungan kasih sayang. Tiap kali kita buat macam tu, orang akan seronok berkawan dengan kita. Orang akan nak berkawan dengan kita. Orang nak doa daripada kita. Orang nak tengok kita dan sebagainya. Kerana tiap kali kita jumpa dengan dia, assalamualaikum, apa khabar anak isteri,
Putih, awak apa khabar, macam mana keadaan, gini, dia akan seronok. Seronok itulah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So orang jadi seronok dengan kehadiran kita, orang seronok, tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan satu perkara yang senang. Di mana kadang-kadang kita nego dengan cara kita. Kenapa Mas Amir? Ikut saya, dah bukan saya. Ada ambil duit awak, saya nak masak. Ini kita kadang-kadang tidak boleh macam itu. Nabi ajar, tabassum kali akhir sedekah. Al-Habib, senyum kamu pada saudara kamu sedekah. Kamu tak ada pada sedekah. Tak bagi duit dekuk sangat kamu ni. Dan saya juga senyum-senyum dah. Boleh mana? Cara Nabi ajar kepada kita satu perbuatan, nampak senyum saja, nampak tahabu saja, tapi dikait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kalau kamu tidak berkasih sayang, kamu tidak beriman kepada Allah. Kamu tidak beriman kepada Allah, dalam neraka tempat kamu. Seolah-olah macam itu. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau tidak berkasih sayang. Berkasih sayang bersama-sama, sama-sama kita, dan jangan kita berkasih sayang dan dia tidak elok pula. Beliau ada mau ustaz cakap macam tu, keluar hati, halu darah, halu saya semua manusia. Itu bukan berkasih sayang macam tu, itu apa betul? Beliau ada. Kalau kita sesama kita, sama-sama lelaki ni, sama-sama perempuan, sama-sama jiran tetangga, makna kasih sayang kita kena faham. Kadang-kadang kita disebut kasih sayang, dia nampak I love you love me itu tidak. Kalau jiran, tanya khabar dia. Contoh sekarang okey ke? Sihat, alhamdulillah. Kalau kawan-kawan WhatsApp dia, nama tetangga saya, jom minum. Kalau isteri, telefon, apa tu saya gini. Itu pun kena ajar, kena tanya datukkan kita, dia pada kasih sayang. Boleh mana? Nabi kaitkan dengan iman. La tu'minu, kamu tidak akan beriman selama mana kamu tidak berkasih sayang. Tidak beriman masuk neraka. Boleh bahas pun Nabi. Besarnya kelebihan berkasih sayang, caranya hanya bagi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Allah akan campurkan satu benih suka, seronok, kasih sayang timbul dalam hati kita kepada kawan kita, hasil daripada kita kata Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam hadiah lain Nabi sebut, kami riwayatkan daripada Musnad al-Darimi dan juga daripada Sada At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang baik daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilu arham wa sallu wan nasu niyamu tadkhulul jannata bisalamin. Dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Nabi sebut ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Kadang-kadang ada wahai orang-orang beriman, lembut sikit. Ayyuhan nas, wahai manusia. Afshus salam, sebarlah salam, tebarlah salam. Maknanya kami mengucap salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebar salam. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Bagi orang makan. Wasilul arham, hubungkan silaturahim sesama kita. Jangan bergaduh, jangan masa muka dengan mak saudara, dengan adik-adik. Itu apa nama saudara mara kita. Silaturahim. Kita kena faham maksud Nabi SAW sambung hubungan silaturahim. Kalau dah bersambung je, kita tak pernah bergaduh dan sebagainya, kita tak ada apa-apa. Maksudnya dijaga kita ni, kalau ada sedikit perselisihan, kita pemasang muka. Jangan sambung. Dia tu dah kena sambung. Dia kalau tidak berselisih, kita perbaiki dengan kita, tak sambung macam mana. Benda baik dia. Yang nak sambung kerana selisih pandangan. Kadang-kadang pandangan awak betul, pandangan saya ni salah. Kadang-kadang pandangan awak salah, pandangan saya boleh jadi betul. Maka sama-sama berdada. Sambungkan silaturahim. Kerana Allah sangat suka orang yang sambung silaturahim, sehingga disebut dalam hadis-hadis lain, orang yang memutuskan silaturahim ini tidak diterima doa dia daripada Allah Subhanahu wa taala.
manusia, sebarkan salam, a'timut ta'am, wasilul arham, hendaklah kamu hubung silaturahim dan sambunglah. Wasallu, dan hendaklah kamu sembahyang. Wan nasu niyam, sedangkan manusia lain tidur, manusia sembahyang tahajud. Tadkhulul jannah bisalam. Kamu buat 2-3 perkara tadi, masuk surga dalam keadaan salam, dalam keadaan selamat. Beliau berkata tadi tidak akan masuk surga pada ahli neraka kalau tidak beriman, kalau tidak berkasih sayang. Ini pula kalau kamu buat salah, sebar salah, sambung hubungan silaturahim, sembahyang orang lain sedang tidur, sembahyang tahajud dan sebagainya, kamu akan masuk surga dalam keadaan salah. Itu di antara ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai salam. Kemudian kita masuk sedikit mengenai cara-cara beri salam. Saya harus cakap cara umumnya. Nak baca satu-satu ni banyak. Nanti kata berakhir, dia sama satu baca, kita turun. Kata apa-apa khulasah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris sabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cara-cara beri salam. Saya sebut tadi, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Kita jawab bersama. Kemudian boleh kita bagi assalam. Dalam bahasa Arab kan? Aku. Salam. Salam. 2-3 hari banyak kali dah orang hantar gambar zakir naik, tulis jangan kata insya-Allah dalam bahasa Melayu kalau begini. Ini dijawab oleh ulama-ulama kita. Yang masalah zakir naik tadi dia sendiri tidak kata insya-Allah kalau tulis benar segala bagaimana dia apakah dia tidak apakah tidak dia membesar-besarkan isu itu. Ulama menjawab ulama menjawab tulis dalam bahasa Melayu tidak kira apa benda bahasa pun kalau maksud dia insya-Allah tidak salah. Dia tulis in kemudian tak sambung insya-Allah juga terus. Bukan maksudnya menjadikan Allah, tidak, itu bahasa Arab. Nasya'a bahasa Arab. Bahasa Arab alif nun shin alif hamzah insya-Allah. Tulis dalam kata alif nun tak ada salah apa-apa, bukan isunya. Kalau semua macam tu orang tetap belajar bahasa Arab. Yang salah kita tulis bahasa Arab, bahasa Melayu asal bunyi insya-Allah tidak apa-apa. Kenapa dia di sini nak kata jadi Allah nasya'a pada jadi Allah tidak. Yang perlu yang insya-Allah tidak apa-apa. Nak tulis jauh sekarang syarat ada apa-apa sebab maksudnya insya-Allah. Satu. Yang kedua salah disebut dalam kitab ni Bagawi sebut as-salam boleh, salam pun boleh, ada apa-apa. Cuma aku tadi daripada aku tadi. Tapi kalau kita lihat dia sebut assalamualaikum tak ada apa-apa. Boleh banyak. Kadang-kadang kita ni kalimah Melayu tidak dibuat dalam bahasa tiru dalam bahasa Arab jadi isu. Sebenarnya tak jadi isu. Akan juga assalam digunakan oleh syarak. Maka kamu selamat. Kita kata waalaikumsalam, awak pun selamat. Tak boleh tak ada apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam boleh, assalam boleh, salam pun boleh. Cuma aku tak ada di dalam ditulis dalam kita. Aku mau jawab aku. Mereka sangat. Jika ada salam, assalam ataupun salam digunakan oleh syarak. Jawab kita tadi, waalaikumsalam, alaikassalam, alaihissalam, semua boleh jawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian cara jawabnya. Sekiranya saya masuk dalam masjid, bagi sunat, bagi salam sunat, yang jawab wajib. Saya seorang bagi assalamualaikum, adakah semua orang kena jawab? Ini disebutkan. Maka semua dia ulama memadai seorang mewakili kifayah. Saya bagi salam assalamualaikum, seorang jawab memadai. Tapi kalau jawab semua lebih baik. Boleh banyak. Ataupun yang di dalam ni kita tak nampak cermin dalam contohnya, kalau luar tak nampak kat dalam buka-buka orang ramai. Assalamualaikum bagi 10 100 orang bagi salam kepada kita. Habis kita dah jawab macam mana sebab wajib jawab. Ada kita jawab waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Dia
tak cari di mana dah. Memadai sekali dibagi apa? Untuk mewakilkan semua tu. Ya, Waalaikumsalam. Boleh mana? Boleh mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ajar, saya hafal buku lah. Tidak ajar. Boleh mana? Itu cara jawab salam. Ini masa tambahan ni. Lewat macam kecederaan 2 minit. Dia masa kecederaan kita buka soalan. Kita buka soalan, kita jawab tanya soalan, kita Ustaz, kita nak jawab satu dan yang lain. Tanya insya-Allah kita jawab dengan salah. Sila Tuan Haji. Jawab tu tak dengar. Tak dengar. Dia nak dekat-dekat dia dengar. Siapa mulakan Assalamualaikum maknanya saya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Siapa mulakan perkataan ta'ala? Adakah zaman Rasulullah ada buat macam tu atau sahabat dia? Dan di mana digunakan ta'ala tu? Di majlis ke atau masa berucap? Dan lelaki itu yang kedua. Yang ketiga, lelaki beri salam pada perempuan. Itu dia. Macam mana jawapan dia? Boleh ke tak boleh? Yang ketiga pada orang kafir. Yang keempat, orang kafir pada orang Islam. Ini saya minta Ustaz uraikan. Terima kasih. 4 soalan je lah. Haji di ke depan, ada masalah di depan. Pak dia ni. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Pandukan disebut di ayat yang pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tambah ta'ala boleh ke tidak? Dan siapa yang mulakan? Jawapannya dalam hadis ataupun dalam Quran tahiyat kita tu tak ada ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala tak ada. Cuma ada kesalahan kita sebut ta'ala. Setengah lama kata tidak sadar kerana menambahkan apa-apa Allah Ta'ala tu je. Macam Sayyidina, masa itu Sayyidina dalam solat. Allah masalli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis sebut, apabila Nabi ditanya, Nabi sebut Allah masalli ala Muhammad. Nak tambah Sayyidina itu boleh ke tidak? Maka lama berucap, penambahan tidak mengurangkan apa yang disebut oleh Nabi dalam Quran atau dalam hadis, maka tidak disadarkan. Maka tidak sebut Ta'ala pun boleh, tidak sebut Ta'ala pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pun boleh. Lewat. Tidak jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi salam kepada perempuan. Hukum asal bagi salam ni sunat kepada semua manusia di atas muka bumi. Pertama, sekiranya berlaku fitnah. Contohnya perempuan seorang-seorang berjalan. Kita pula seorang-seorang. Assalamualaikum, kita bagi salam. Orang tengok. Kata Ustaz, boleh mana? Boleh dengar. Saya selusuri. Ada seorang perempuan berjalan-jalan, cantik, rupanya muda lagi lah. Haji pun tengok dia. Betul dia sikit. Assalamualaikum. Masyarakat tengok. Kata haji kita ni hukumnya apa? Salam dan tak wajib perempuan tadi jawab. Sebutlah kita. Boleh tak wajib dia jawab. Karena dia cantik, timbul fitnah. Kita buat satu perkara itu baik kan? Tapi masyarakat apabila anggap tidak baik, anggap kata-kata kita tidak gatal. Kalau gatal kita ganggu dah. Boleh banyak kita kata apa masalah kita. Jadi yang banyak apa? Kita dia panggil perang. Tapi dari masyarakat kata timbul fitnah, maka hukumnya adalah haram dan tak wajib si perempuan tadi menjawab. Kalau kita muda-muda dulu, tak kita lah. Mudah-mudahan dulu bagi salam kepada perempuan. Assalamualaikum. Jawab dosa. Jawab kepada saya. Haji jawab betul. Ulama sebut tak wajib jawab. Karena dia tu menggatal. Boleh buat menggatal saja. Tapi kalau sebenarnya kalau perempuan tadi dia ada hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi pergi rumah seorang perempuan yang tua, perempuan tadi. Dia selalu buat makanan untuk sahabat-sahabat Nabi. Nabi bagi Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kerana perempuan tak timbul fitnah. Kita tengok sesat tengok dia. Contohnya maksudnya macam tu. Maka tidak timbul fitnah. Orang tidak akan kata kita bagi salam kepada mak kita, kepada adik-adik kita, kepada orang lain. Orang tak akan kata apa-apa dengan salam kita. Kepada orang lain pun orang tak kata apa. Tak timbul fitnah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Orang tak kata apa-apa. Biasa gitu. Maka dimintakan oleh syarab
Begitu juga sebaliknya, ada laki-laki bersalah pada perempuan, perempuan bersalah pada laki-laki. Kalau boleh menimbulkan fitnah, hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tapi kalau kita tahu salah, dia kata sombong, dia kata ustaz, apa macam ni? Cakap ustaz, bersalah kita jawab. Boleh mana? Sombong, kata Waalaikumsalam. Jangan jawab pun dia pakai gaya kita bagi salam tu dengan sunnah tu biasa dah. Kalau gatal dia salah naik ke atau gatal dah tu kita menjawab Waalaikumsalam sebiji gitu. Boleh tak? Tapi sebenarnya dalam kita sebut wanita jawab salam atau menjawab panggilan. Wanita yang boleh menimbulkan fitnah kalau orang telefon, kalau orang nak cakap, jawab dalam keadaan kasar disebut. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gitu je. Ya, salam. Mana baji? Ada bayar. Boleh tak? Jawab tegas. Waalaikumsalam. Nak beli apa? Kalau kita menjual. Nak beli apa? Nak beli apa? Cakap dulu. Jangan layan begini kerana boleh menimbulkan fitnah. Timbul fitnah itulah dipanggil haram. Kita tak beli apa? Boleh dia. Tapi orang masyarakat tengok. Nabi SAW satu kali jalan dengan isteri dia. Bertemu dengan sahabat waktu malam. Dan disebut Haza Zawj. Hazi Zawjati. Ini isteri aku ni. Nabi tak sebut tak ada apa-apa sebab Nabi takkan apa benda tak baik. Tapi elok daripada sangka. Walaupun sahabat-sahabat tidak sangka, tak ajar kepada kita. Kalau boleh menimbulkan fitnah, kita sebut ni isteri saya. Boleh mana? Kemudian salam pada orang kafir tadi macam sebut tadi, haram kita bagi salam pada orang kafir kalau kita tahu dia di kafir. Begitu juga haram jawapan salam pada orang kafir kalau kita tahu yang beri salam itu orang kafir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum saja jawab. Sebut oleh Nabi SAW. Waalaikum. Situ saja. Kita bagi salam tak boleh bagi salam kepada dia. Boleh mana? Disebut oleh kita baca. Jadi, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada soalan? 1 2 3 habis. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala sayyidina itu channel banyak. Tune off ni. Salah saya pun tak tahu. Tak ada. Tak ada. Oh, tutup situ ni. Tutup je lah. Dia save tu. Betul kan? Asal saya tak tahu. Main je lah. Tak payah. Takut hilang. Dia malu nak mandai. Stop dulu, stop.